Muhammad Daniel Hakimi Muhammad Firdaus, permata hati, hasil perkongsian hidup Mas Enzati Abdul Manaf dan suaminya Muhammad Firdaus Muhammad Khairul Anwar. Anak sulung yang dilahirkan pada April 2008, pengikat kasih, penyeri keluarga ini seringkali jatuh sakit sejak dilahirkan. Pengorbanan selama 9 bulan mengandungkan permata hati ini akhirnya membawa perkabaran yang kurang menggembirakan. Satu tamparan hebat buat Mas Enzati, tak kala doktor mengesan kelainan saiz pada kepala Hakimi. Hakimi ditahan di hospital untuk tempoh yang agak lama. Mas Enzati 28 tahun, ibu kepada 4 cahaya mata, suri rumah yang kini menjaga anak-anak yang kurang sihat. Muhammad Daniel Hakimi, Muhammad Danish Haikal 7 tahun, Nordania Husna 5 tahun dan Nordamia Humairah 2 tahun. Ketika ini mereka menumpang di rumah milik ibu bapa Mas Enzati. Allah SWT menduga kerana dia lebih mengetahui kekuatan hamba-Nya. Lepas dilahirkan, dia kena tahan dalam wad sebab kepala dia lain. Lepas tu dia kena jangkitan kuning. Lepas selang masuk dalam wad tu dekat sebulan jugalah. Hospital Kelang. Lepas tu dia dah keluar, dia dah balik rumah. Macam biasalah mas jaga dia. Masa dia kena serangan jantung, sakit jantung masa umur dia setahun. Sambut hari jadi dia yang setahun. Tiba-tiba dia panas, badan memang panas. Mata dia ke atas, mata hitam tenggelam. Pergi hospital, doktor sakan, dia kata ada jangkitan. Dia sampai dia dapat kesan, dia kata masalah jantung dia berlubang, injak bocor. Keperitan hidup amat dirasai. Tak kala Hakimi memerlukan kos rawatan yang tinggi dan perlu dicari secepat mungkin. Mas menebalkan muka, menagih sesiapa sahaja yang sudi menghulurkan bantuan bagi meringankan beban mereka sekeluarga. Sampai satu hari tu saya bawa dia Taman Tenaga. Saya ingat lagi saya pergi Taman Tenaga masa hari Jumaat lah. Tengah-tengah hari buta saya bawa dia dengan dokong dia, dengan sebab kepala dia besar saya tutup dengan tuala. Seorang hamba Allah tu buka pintu, sedangkan semua tak buka pintu. Dia seorang je yang buka pintu. Dia kata masuklah, dia kata dengan saya. Saya masuk rumah dia, dia tengok keadaan anak saya, dia tak bagi saya pergi mana-mana. Dia kata, so cerita dengan dia, dia kata saya tak dapat tolong kewangan selebih yang awak nak. Masa tu doktor nak 15,000 untuk pembedahan injap. Okey. Saya kata kalau berapa yang mampulah. Dia kata saya cuma tolong mampu. Puan tak payah pergi mana-mana, puan duduk je rumah. Saya hantar, puan bagi dokumen, percaya dengan saya. Bagi dokumen, foto state apa semua. Dalam masa, insya-Allah kalau izinkan Tuhan, dalam masa sebulan tu puan akan dapatlah apa yang puan nak. Dia datang memang tak berhenti-berhenti rezeki arwah. Datang, saya dapat buatlah bahagian injap. Lepas dia buat tu, dia okey, normal. Selang 2 tahun, setahun lebih, dia koma. Walaupun pelbagai usaha telah dilakukan, namun segala suratan ilahi telah tertulis. Tanggal 17 September 2011, jam 5.20 pagi. Setelah 3 tahun menderita, Hakimi dijemput Allah SWT. Dia menghembuskan nafas terakhir akibat sesak nafas dan jantung berlubang. Ketika itu, Mas mengandung anak yang ketiga, Husna. Bawa arwah anak saya pergi hospital lah. Masa dia dah macam pingsan tu. Dengan nekat lah, dengan bawa kereta. Dan lah pergi ke hospital, pergi bagi kat labor room kecemasan. Dia bagi masuk, lepas tu dia kata tunggu luar. Saya tunggu lah dengan isteri saya. Lepas tu selang 10 minit doktor cakap, cik, anak saya tak dapat selamat. Time tu saya tak tahulah macam mat nak dibayang kan. Itu dekat dalam sebulan lah terbayang. Kehilangan anak yang tersayang membuatkan emosi keluarga ini sedikit terjejas. Mereka sekeluarga mengalami kemurungan dan depresi. Namun, setiap yang hidup perlu meneruskan langkah. 3 lagi anak mereka masih lagi memerlukan kasih sayang dan perhatian daripada mereka sekeluarga. Nasihat jugalah. Macam mana kan nak cakap kan. Cakap ni sabarlah macam mana kan. Macam mana nak buat, dah tak ada kita ni, macam mana nak buat. Ni redo lah dia orang macam mana kan. Pakcik pun sakit, cucu pun sakit, macam mana.
Kena sabar banyak. Hakimi antara insan yang terpilih dan insya-Allah dijanjikan syurga kepadanya. Walaupun usianya masih lagi kecil, dia kuat melawan penyakitnya sehingga ke akhir hayatnya. Pastinya Hakimi anak syurga bakal menanti ibu bapanya di sana kelak. Nak cantik, nak jelita? Jangan ke mana-mana. Karisma Mulus Tanpa Celah akan menemani anda sebentar lagi. Kembali bertenaga bersama Jus Nusantara, penghulu segala produk. Bagai jatuh ditimpa tangga. Masih lagi belum pulih daripada kesedihan kehilangan anak sulungnya. Sekali lagi keluarga ini diuji. Haikal anak kedua dilahirkan normal. Namun, dia dan suami diduga dengan kelahiran anak yang ketiga yang menunjukkan sindrom sama dengan arwah abangnya. Dia balik okey normal. Lepas umur dia 5 bulan lebih nak dekat 6 bulan, Mas tengok kepala dia. Kepala dia macam tak normal lah. Mas tengok bombon dia besar 4 jari. Lepas tu kita panggil tak ada respon lah, rasa macam berdebar, cakap tak yakin. Tapi lepas Mas berdoa, Mas cakap kalau Allah dah bagi macam ni, Mas terima dah redha. Mas janjikan dia, Mas akan buat yang terbaik. Mas akan cari penawar sampai anak Mas boleh berjalan, boleh sekolah, boleh main macam kanak-kanak yang lain. Setelah membuat pemeriksaan pakar, perkabaran kurang mengembirakan sekali lagi merobek hati ibu muda ini. Husna disahkan mendapat penyakit seperti abangnya. Kalau kesakitan, dia menunjuk dia macam itulah. Dia nak rapat dengan saya, seorang ibu. Dia sebab saya je yang faham dia. Saya gosok kepala dia, saya ajak dia mandi, bagi dia bersihkan dia, saya tidurkan dia, saya gosok kepala dia. Tempat yang sakit, sebab saya tak tahu mana yang sakit, saya cuma gosok je lah. Randa dah nampak bahagian belakang, bahagian depan. Memang dah nampak lah dia punya tu. Lepas tu satu masalah kaki. Kaki dia tak normal macam kanak-kanak yang lain lah. Sebab tapak kaki dia macam brand tak ada. Tak ada support bahagian bawah lah. Tak terlampau kuat. Dia mudah jatuh. Mudah macam-macam boleh terjadi lah. Husna juga seringkali mengalami masalah alahan yang teruk. Kulit si kecil ini sering bernanah dan mengalami luka-luka. Kesempitan keuangan mengongkong Mas memberikan rawatan terbaik untuk Husna. Macam Husna ni kalau time dia tidur. Kalau dia tidur dia macam, kalau dia batuk waktu batuk, kalau dia nak minum susu botol, saya risau takut jadi macam arwah abang dia. Arwah abang dia dulu pun tengah minum susu, dia terbatuk sedap, dia terus stop kan. Saya risau jadi macam tu lah. Tu kalau malam kalau dia batuk saya takkan bagi dia minum susu botol. Minta dia mau bertial lah, berubat, pergi mana kan, pergi hospital je. Bagi dia elok. Bertial kan. Ni semua tak ada dah dia Kelahiran anak keempat meragut sekali lagi kegembiraan Mas dan suami. Humairah dijangkiti penyakit yang sama seperti kakak dan abangnya. Sekali lagi, hati Mas Enzati dirobek sekeping demi sekeping. 3 anaknya menghidap penyakit yang sama dan seorang daripadanya telah dijemput ilahi. Justru Firdaus tekad bekerja keras demi menampung perbelanjaan perubatan anak-anaknya. Tidak mempunyai kelulusan yang tinggi, dia mencari rezeki dengan bekerja sebagai buruh am. Dengan keadaan anak-anak yang sering berulang-alik ke hospital, waktu kerja Firdaus tidak terikat untuk memudahkan membuat temu janji dengan pihak hospital. Dengan pendapatan yang tidak seberapa, mereka suami isteri bersyukur si suami masih mempunyai pekerjaan. Kadang-kadang tak cukup sebab suami selalu ambil cuti, dia akan potong dari situlah. Saya cakap terus terang, saya kadang tebal muka, saya terpaksa tulis dekat
internet kalak-kalakan, saya mengadu. Ada setengah orang percaya, ada setengah orang hina. Tapi saya anggap ini, kalau awak tak bagi, saya cakap Alhamdulillah, tak apa. Mungkin bukan rezeki Rusna. Macam Rusna memerlukan sebulan pampers tidak mencukupi. Kadang susu, kadang dia demam. Kadang kalau dia demam, Umairah demam, dia demam. Kewangan tak ada. Kalau saya biarkan, makin melarat. Okay, kalau saya nak pergi hospital pun jauh. Saya cuma boleh bawa klinik dekat-dekat kita nak tahu. Saya tak boleh nak hutang sebab tak boleh kan, sebab dia klinik bayar kan. Saya akan tebal muka, saya akan tulislah mesej kat mana-mana apa yang saya boleh mengadu. Saya mengadulah. Kalau orang kadang-kadang orang tu berbaik hati, dia berbantulah anak saya. Kesempitan keuangan menyebabkan keluarga ini menangguhkan rawatan anak keempat mereka dan tumpuan diberikan sepenuhnya terhadap anak ketiga dahulu. Ibarat kais pagi makan pagi dan seringkali terputus perbelanjaan seharian, sungguh pun menerima bantuan daripada JKM sebanyak RM300 sebulan masih tidak mencukupi. Kalau nak tolak pada takdir pun tak susah juga kan. Kalau Tuhan dah bagi pun kita terima je lah. Dia juga kadang-kadang macam patah semangat lah juga kan. Tapi kenangkan kalau tengokkan anak yang musnah tu pula macam tu, kita terpaksa tempuh lah. Umairah ni pun tengok pada macam keadaan dia pun ada jugalah macam ikut adik-beradik abang dia dengan kakak dia. Saya pun kalau boleh biarlah dia orang jadi macam anak yang normal kan. Bukan niat memperdagangkan kesihatan anak-anaknya, tetapi sebagai ibu bapa, apa saja yang boleh dilakukan bagi mendapatkan solusi masalah kesihatan anak-anak pasti akan dicari. Menyusur kehidupan yang telah beberapa kali diuji, Mas dan suaminya sudah kering air mata. Tiada yang harus ditangisi. Kalau boleh, saya nak anak saya yang dua ni sihat lah. Jadi macam budak yang normal. Tak adalah macam tiap-tiap bulan nak pergi check up hospital semua. Kalau macam saya pergi check up hospital tu pun cuti banyak, nanti gaji pun kalau ada kerja ada gaji, tak ada kerja kiranya dia orang tak bagi gaji lah. Maimun Razali, 55 tahun, ibu kepada Mas Enzati. Melihat keperitan hidup anak dan menantunya, tiada apa yang dapat dibantu selain menguruskan cucu-cucunya yang lain tak kala Mas membawa anak ke hospital. Maimun tidaklah sekuat dahulu. Dia sering sakit dan mempunyai penyakit kulit. Kerja-kerja berat juga tidak dapat dilakukan, hanyalah dapat menguruskan hal rumah tangga. Keperitan anaknya sering dikongsi kerana mereka tinggal bersama. Minta tolonglah kan Acik kan. Keluarga Acik ni anak Acik, cucu Acik tu, suami Acik. Wanganlah sama rumah Acik ni. Rumah ganti rumah ni kan. Bocor ke apa ke keluarga? Bocor. Ni apa api tak ada Acik. Itu Acik minta kan. Dah satu wangan, Acik mak susah betul. Acik nak kerja tak boleh dah. Tidak Acik kerja, kalau Acik ni sihat tak ada pening. Tak masalah Acik kerja. Yalah. Selain anak-anak dan ibu yang mempunyai penyakit, ayah Mas juga mempunyai penyakit yang kronik. Sejak 25 tahun yang lalu, Abdul Manaf Abu Bakar menghidapi penyakit usus. Tidak mampu untuk mendapatkan rawatan di hospital, dia terpaksa mencuci sisa buangannya sendiri. Turut terbeban apabila beg sisa buangannya turut perlu dibeli. Bukan tidak mahu membantu anak-anaknya, tetapi dia sendiri tidak mampu. Nak cantik? Nak jelita? Jangan ke mana-mana. Karisma Mulus Tanpa Celah akan menemani anda sebentar lagi. Kembali bertenaga bersama Jus Nusantara, penghulu segala produk. Kru bersamamu membawa Mas Enzati dan anaknya ke Jabatan Neurosurgery Hospital Kuala Lumpur untuk mendapatkan butiran lebih terkini buat anak-anaknya. Menurut Mas, hospital bagaikan rumah kedua bagi keluarga ini. 2 atau 3 minggu sekali,
dia perlu membawa anak-anaknya mendapatkan rawatan di 3 buah hospital yang berlainan. Kerjasama dan sokongan daripada pihak hospital menguatkan lagi semangat Mas untuk melihat anak-anaknya membesar seperti kanak-kanak sebaya. Saya difahamkan bahawa selain daripada adik Nordania ni, adik-beradik beliau 2 orang juga mengalami masalah penyakit hydrocephalus dan salah seorang daripadanya telah meninggal dunia. Jadi punca penyakit hydrocephalus ni secara umumnya masih tidak diketahui. Dan kemungkinan ada berkaitan dengan jangkitan semasa dalam kandungan. Penjangkitan ni boleh mengganggu proses pembesaran sistem otak dan juga boleh menyebabkan penyakit hydrocephalus. Walau bagaimanapun, tidak semua penyakit hydrocephalus ni disebabkan oleh jangkitan. Dan terdapat juga keadaan hydrocephalus ni akibat masalah genetik. Jadi kita tidak tolak kemungkinan bahawa penyakit ini mungkin ada kaitan dengan abnormaliti genetik. Ingin mendapatkan rawatan yang terbaik, Mas dan Firdaus sentiasa memastikan temu janji buat anak-anaknya dengan pihak hospital ditepati. Kalau mengikut laporan ujian imbasan, sis itu agak besar dalam 3 cm dan terdapat kesan tekanan akibat sis itu di mana bahagian tulang occipitalnya terbonjol keluar. Jika pembedahan dilakukan, jadi tujuan pembedahan adalah untuk mengeluarkan sistem air otak atau dalam sis yang berlebihan. Jadi apabila kita keluarkan air yang berlebihan ini, maka ruang yang kita keluarkan tu akan dapat diisi semula. Sebab saya jadi hilang perasaan malu, saya tengok kepada anak saya. Saya hidup kerana anak-anak saya. Saya nak anak saya jadi macam orang lain. Walaupun orang hina anak saya, bagi saya dia adalah anak saya. Buruk baik tetap anak saya. Saya akan cari sampai anak saya boleh sembuhlah. Ketika penggambaran, wakil daripada Lembaga Zakat Selangor turut menziarah keluarga ini bagi memberi bantuan kepada keluarga ini. Menurut mereka, keluarga ini asnaf Lembaga Zakat Selangor yang memang menerima bantuan dan setelah melihat akan keperluan semasa, pihak Lembaga Zakat Selangor akan menambahkan lagi sumbangan. Masalah lain turut diutarakan untuk pertimbangan pihak ini. InsyaAllah kita akan memberi bantuan dalam bentuk peralatan perubatan, contohnya seperti pampers, susu dan sebagainya, mengikut keperluan sebenar keluarga ini. Dan juga kita akan memanjangkan bantuan ini kepada keperluan ayah dia juga. Ayah memerlukan beg untuk proses pembuangan najis dan sebagainya, kita akan usahakan. Dan semua ini kita akan bagi secara bulanan. Mereka boleh mengambil daripada farmasi berdekatan dan Lembaga Zakat Selangor akan bayar terus ke farmasi tersebut. So insyaAllah kita akan uruskan semua tu. Rumah ni isu dia unik sedikit sebab pada tahun 2002 kerajaan negeri telah pun memberi peluang kepada keluarga Puan Mas untuk memiliki tanah ini. Tetapi sekarang dah 2015, surat tawaran itu pun telah tamat tempoh. Kami bagi pihak Lembaga Zakat Selangor akan berbincang dengan pejabat daerah. InsyaAllah kita hasil perbincangan dengan pejabat daerah, mereka lah yang badan yang bertanggungjawab membuat keputusan untuk mengekalkan tawaran tersebut ataupun untuk menarik balik. Jika mereka memberi tawaran yang sama sekarang ni, Lembaga Zakat Selangor akan membantu dengan membayar yuran premium dan mendapatkan hak milik tanah ni kepada keluarga Puan Mas. Dan jika pejabat tanah tidak menawarkan dan sebaliknya ataupun tawaran tu dah luput, Lembaga Zakat Selangor akan menawarkan pangsa puri Zakat Selangor yang sedia ada di kawasan Puchong. Tidak dapat mencongak takdir kehidupan yang bakal ditempuh. Segalanya adalah rahsia Maha Pencipta. Diduga dengan kesempitan keuangan dan kesihatan anak-anak yang tidak menentu, sedikit sebanyak menguatkan hati ibu muda ini. Ketabahannya seringkali diuji, namun ujian terbabit pasti ada ganjaran yang dijanjikan kelak. Semoga bantuan yang dihulurkan oleh rakyat Malaysia yang prihatin sedikit sebanyak dapat membantu keluarga ini untuk terus mendapatkan sinar baru dalam kehidupan mereka. Terus hulurkan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban.
ketabahan pasangan suami isteri ini biarpun hidup dalam serba kepayahan, namun aspek kesihatan amat dititik beratkan buat diri dan juga seluruh keluarganya. Atas kepedulian ini, Almas Beauty and Health, syarikat yang telah mengeluarkan produk penjagaan kesihatan Jus Nusantara, penghulu segala produk, berkongsi rasa bersama meringankan beban keluarga ini agar pembesaran anak-anak mereka tidak terjejas. Anak yang nombor 3 tu ada masalah. Kepala ada cecair dan ketumbuhan kat belakang. Malah kaki dia tak ada tulang tepi. Lagi, kalau arwah abang dia dulu lagi teruk lah. Kepala dia lagi besar, lepas tu ada sakit jantung berlubang. Dia banyak terima kasih kepada Almas kerana telah memberi sumbangan pada keluarga saya. Almas Beauty and Health mengharapkan semoga anak-anak pasangan ini tidak mudah luntur semangat demi pengorbanannya untuk anak-anak yang amat disayangi. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak seri.